وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من ترك مالا فلورثته. وبه قال حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر وأنس وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أطول من هذا وأتم. معنى قوله ضائعا ليس له شيء فأنا أعوله وأنفق عليه. باب ما جاء في تعليم الفرائض. وبه قال حدثنا عبد الأعلى ابن واصل قال حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا فضل ابن دلهم قال حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مخبوط. قال أبو عيسى هذا حديث فيه اضطراب. وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان ابن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين ابن حريث قال أخبرنا أبو أسامة أن عوف بهذا بمعناه ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد ابن حنبل وغيره. باب ما جاء في ميراث البنات. وبه قال حدثنا عبد ابن حميد قال حدثني زكريا ابن عدي قال أخبرنا عبيد الله ابن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنة سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد رواه الشريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. Ini bab-bab berhubung dengan faraid. Kata Imam Tirmizi, abwabul faraid, maknanya bab-bab berkaitan dengan faraid. Faraid ini maknanya harta peninggalan si mati yang berhak diwarisi oleh keluarganya yang terdekat dengan bahagia-bahagia yang telah ditetapkan. Faraid itu daripada faridah, maknanya ada saham, ada bahagian masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi bahagia itu ada 1/2, ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dia ada dia punya ashab dia. Jadi itu dipanggil ashabul furud. Jadi bab pusaka ni sebelum kita masuk perbincangan satu persatu bab dan hadis-hadis ni, biasanya bila kita belajar kitab Imam Tirmizi ni, kita tengok abwabul faraid, bab-bab berkenaan dengan faraid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Maknanya hadis yang kita akan jumpa lepas pada ni dan seterusnya, itu semua adalah hadis yang marfu' kepada Nabi. Maknanya itu adalah hadis ataupun kata-kata ataupun matannya itu disandarkan kepada Nabi SAW yang dipanggil marfu'. Maknanya kita tidak akan jumpa secara secara bersendirian. Maknanya secara tersendiri hadis ia jadi kata-kata sahabat. Tak ada dalam Tirmizi ni. Maknanya Imam Tirmizi tidak seperti mana imam-imam yang lain. Macam dalam Muwatta Imam Malik ada kata-kata sahabat. Selain daripada kata-kata Nabi, ada kata-kata sahabat, ada kata-kata tabi'in. Termasuk juga ada kata-kata ulama Madinah, fuqaha as-sab'ah. Begitu juga kalau kita belajar musannaf Ibnu Abi Syaibah dan juga musannaf Abdul Razak. Dalam itu dia tidak hanya hadis-hadis daripada Nabi SAW, tetapi ada juga asar kata-kata sahabat. Jadi kalau Tirmizi ni, bila dia kata di permulaan kitab hak besar, dia tidak kata kitabul faraid, dia kata abwabul faraid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu nak beritahu kepada kita hadis-hadis dia adalah hadis marfu', hadis yang kata-kata Nabi, mata itu mata Nabi. Kemudian ulama hadis ni dia mempunyai kesenian. Dia menyusun kitab-kitab tu berdasarkan kepada ada kesinambungan yang kita panggil sebagai tanasub. Ada kesesuaian, munasabah antara bab yang kita bincang ni dengan bab sebelum daripada tu. Macam kita kata kita belajar bahagian hak awal ni kitabut taharah. Kitabut taharah dulu, barulah kitabus solat. Sebab apa? Sebab nak semaya dia kena bersuci dahulu. Kalau kita belajar Tirmizi itu, hadis mula-mula berkenaan dengan Allah Ta'ala tidak menerima semaya yang tidak ada taharah. La yaqbalullahu salata ahadikum idza haddasa. Allah Ta'ala tidak menerima semaya seorang itu tanpa taharah, bighairi tuhurin wala sadaqah min ghululin. Allah Ta'ala tidak terima zakat sedekah daripada harta yang haram. Jadi disyaratkan semaya itu taharah. Lepas daripada semaya dia mari zakat. Lepas pada zakat dia mari puasa, biasalah. Jadi tertib tu dari segi ibadat ni, ibadat dengan tubuh badan, kemudian ibadat dengan harta. Sebab itulah itu susunan biasanya dalam kitab-kitab hadis. Kitab fiqh pun lagu tu jugalah, pembahagian tu dia ada munasabah. Jadi kitabul faraid ini sebelum daripada dia tu kitabut tib. Kitabut tib, kitab perubatan. Sebelum daripada kitab perubatan dia ada kitab Al-Bir Wassilah. Al-Bir Wassilah maknanya buat kebaikan dan juga menjaga silaturahim. Cuma kita nak sebut di sini hak dekat sekali lah, kesesuaian antara kitab tib dan kitab faraid. Iaitu perubatan ni maknanya nak merawat orang daripada sakit biar dia sembuh. Biasanya sakit ni kalau kita ejah setara mana pun ubat baca jampi ke apa semua tak ada harapan lah, kira-kira mati, kira-kira meninggal dunia. Maknanya sakit yang boleh dirawat tak apalah. Kalau sakit itu tidak dapat dirawat, habis ubat bagi, habis jampi telah digunakan, maka ia akan membawa kepada kematian. Jadi bila mana mati maka sabitlah faraid kepada ahli dia.
Maka sebab itulah Imam Tirmizi lepas daripada Kitabut Tib, dia buat mari Kitabul Faraid. Tu letak. Walaupun dari segi fiqh, Kitabul Faraid ni sebagai contoh dalam kitab Mishkatul Masabih, dia lepas daripada sesar bab muamalah, bab jual beli, bab buyuk. Bab buyuk tu kalau tak silap akhir sekali, bab berkenaan dengan luqatah, harta yang tercicir. Lepas tu Imam Khatib Tabrizi buat mari hadis berkenaan dengan faraid. Lepas itulah habis faraid ni dia masuk kitabun nikah. Cuba Imam Tirmizi di sini dia lain tertib susunan dia tu. Tapi kepada pun perpindahan lepas daripada satu bab kepada bab yang lain tu dia ada munasabah, ada kewajaran. Itu seni lah. Seni. Dan seni ni sebenarnya kesal daripada ulama kita ni, dia baca tadabbur Al-Quran. Sebab Al-Quran tu kita nampak walaupun tidak ada bab, tidak ada kita kata kesinambungan tajuk yang jelas, tetapi bila direnung ada munasabah, ada pertautan, perkaitan antara satu ayat dengan ayat, kumpulan ayat dengan kumpulan ayat, antara surah dengan surah, antara awal surah dengan akhir surah, awal surah sekarang ni dengan hujung surah kemudian, ataupun munasabah antara awal kedua-dua surah. Itu dia ada kesenian. Itu perlu kepada tilawah tadabbur yang berterusan. Jadi abwabul faraid, bab faraid ni seperti kita sebut tadi, faraid ni bahagian yang telah ditetapkan untuk orang yang kita kata bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri untuk ahli waris, yakni kaum kerabat terdekat. Setelah daripada si mati itu meninggal dunia, mana dia kena sabit mati dululah. Kalau tak mati lagi tak boleh bagi. Tak boleh. Jadi berhubung dengan bab faraid ni, ada beberapa perkara yang perlu kita jelas terlebih dahulu. Sebab faraid ni salah satu daripada syariat Allah SWT yang penting sekali. Syariat Allah SWT yang penting sekali, di mana Nabi SAW pada sebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni dan juga Al-Hakim, iaitu Nabi SAW bersabda, ta'allamul faraidha wa'allimuha. Hendaklah kamu mempelajari faraid dan ajarkanlah. Maknanya tak boleh berhenti setakat belajar, dia kena ajarkan juga. Fa innaha nisful ilmi, kerana itu separuh daripada ilmu. Maknanya benar besar. Sebab faraid ni dia akan melibatkan kitabun nikah. Dia ada melibatkan suami isteri. Dia akan melibatkan wasiat juga, dia ada kaitan. Ada kaitan sebab orang sebelum dibahagikan faraid ni dia kena sesar dahulu berkenaan dengan wasiat. Dan juga dia kena selesaikan terlebih dahulu hutang. Kena selesai tu baru boleh bagi faraid. Kalau zaman lain ni, zaman lain ni zaman orang kata orang tina pun isteri pun cari pitih juga. Jadi dia kena selesaikan dulu harta sepencarian. Jadi kalau kata suami isteri tu berkahwin selama duduk sekali tu 40 tahun, hijau sedap berlaku. Jadi rumah pun beli, panggil apa ni, dua long atas dua nama lah. Istilah dia panggil apa ni, kosi kau. Ada istilah tu lah. Dia beli atas nama dua orang, ataupun banyak cara lah. Atas rumah tu pakat beli belakang tanah, beli tanah,
atas dua nama juga. Jadi itu dipanggil sebagai harta sepencarian. Maknanya sebelum dibahagikan harta pusaka, maka perlu diselesaikan dahulu harta sepencarian. Katalah suami itu mati, meninggalkan isteri dan 5 orang anak. Ya. Jadi sebelum dibahagikan kepada isteri sebagai faraid, dibahagikan kepada anak-anak sebagai faraid, dia kena selesai hutang dulu, kemudian tengok wasiat, dan hak ada lain ini, hak masalah baru timbul, dipanggil harta sepencarian. Semasa duduk sebagai suami isteri tadi, apakah harta yang diperolehi secara berkongsi suami dan isteri itu? Maknanya bukan setakat suami saja cari pitih membeli harta, tapi isteri pun beli juga, terlibat juga, dia juga cari pitih. Jadi dia kena nilai lah. Biasanya hakim akan menentukan daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati suami tadi, berapa peratus, 25% ke 30% ke sebagai harta pencarian. Baki itulah baru boleh diberikan sebagai faraid. Jadi banyak kali lah kena sesat. Sebab itulah Nabi SAW kata nisful ilmi wa huwa yunsa, dan ia diabaikan, dilupakan, orang tak cara. Sebab kadang-kadang orang ni sungguh tak cara ke faraid, gaduh nak ke harta. Tidak, ni masalah faridatan min Allah, ketetapan daripada Allah. Tak boleh buat main lah, dia kena sesat. Bukan kata sibuk cara ke harta si mati, nampak sangat nak pada harta. Tidak, ni masalah Allah SWT tak si harta umat Islam ni terabai, terbiar. Kalau ikut amanah raya kan, dia kata banyak harta Islam ni tidak ditutup. Ada tak cara. Pusaka tu tak cara. Tanah ada 10 nama dah, tak tahu berapa lapis. Munasakhah tu tak tahu berapa lapis. Hak ni mati, waktu mati pindah hak tu pula mati, tak ada bagi lagi dah. Akhirnya tak tahu boleh siapa tanah. Itu satu kerugian lah. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan itu adalah perkara yang pertama yang dicabut daripada umatku. Hilang, tidak diberi perhatian. Itu kepentingan faraid yang ditekankan oleh Nabi SAW. Dan faraid ni satu bentuk keistimewaan dalam syariat Islam yang mana Allah SWT turunkan kefarduan faraid ini nak baiki soal pembagian harta si mati lepas daripada orang itu mati. Sebab apa? Sebab masyarakat jahiliah dahulu dia menafikan hak orang-orang tertentu keluarga si mati daripada mendapat harta pusaka. Contohnya dia buat syarat, hak boleh terima pusaka ni hak boleh pegang pedang, hak boleh tunggang kuda pergi jihad, bukan jihad lagi, perang. Tak. Hak boleh naik kuda pergi perang, pergi merompok, pergi berniaga. Hak tu sahaja boleh. Maknanya kalau perempuan tak boleh. Kalau anak-anak kecil walaupun dia lelaki tak boleh. Macam orang kita katalah budak-budak tak boleh pegang pitih. Dia pakai sipil lagu tu. Menafikan harta orang kecil, budak-budak. Sedangkan budak-budak ni dia berhak memiliki harta. Bermula daripada dia tu dilahirkan, dia berhak memiliki harta. Cuma dia nak mengurus diri itu soal lain. Dia dalam istilah dia panggil ahliyatut tasarruf. Dia berkelayakan untuk mengurus harta. Mana dia tahulah nak beli ni. Kalau kita beli 5 ya, dia boleh bajet. Nak beli gapo. Kalau kita beli 50 ya, dia tak pandai dah, pening dah nak guna lagu mana. Kalau orang nyucu pada dia 2 ya pun dia tak kisah kalau dia beli benda 4 ya. Tak. Sebab dia tak pandai nilai. Tapi pada ketika tu wali itulah yang mengurus harta dia. Itu kita boleh tengok di awal surah An-Nisa. Jadi syariat Islam ni mari baiki segala
kepincangan dalam masyarakat yang melibatkan dengan pembagi harta pusaka ni. Jadi prinsip dalam bab harta pusaka ni ada disebutkan ulama kepada kita. Yang pertama, orang yang meninggal dunia tadi dia tidak ada apa-apa hak atas harta yang dia tinggalkan. Maknanya dia tak ada kuasa dah. Dia tak ada kuasa dah atas nama dia, dia tak ada kuasa dah lepas dia mati atas harta dia. Walaupun dalam gerai tanah ke, gerai kereta ke, nama dia automatik terpadam nama dia tu. Itu maknanya dia tidak ada penguasaan terhadap harta dia. Itu sipir yang pertama. Sipir yang kedua, harta si mati tadi setelah diselesaikan hutang dan hak-hak yang berkaitan, maka hendaklah diserahkan kepada ahli waris. Dan ahli waris ni pula, prinsip syariat ni, iaitu yang berhak dapat harta pusaka ni ahli waris yang terdekat. Dia ada hak atas, yakni ibu bapa. Dia ada hak bawah, anak cucu. Dia ada hak tepi, adik-beradik. Dalam kes tertentu lah. Dan dia ada hak dekat dengan dia ni dengan sebab perkahwinan, yakni suami isteri boleh mewarisi antara satu sama lain. Kalau ikut masyarakat jahiliah dahulu, orang perempuan dia tak boleh dapat harta pusaka. Tak boleh. Malah perempuan itu sendiri jadi pusaka. Kalau kata seorang lelaki yang mati ni, dia ada 10 orang bini. Zaman dulu tak ada hak, 10 orang bini. Jadi bini dia hak terakhir tu muda lagi. Anak dia hak sulur tu kemungkinan ambil mak tiri dia ni buat bini dia, jadi saka jatuh ke dia. Itu kezaliman dalam masyarakat jahiliah dahulu. Jadi sebab itulah usul dalam bab faraid ni, orang yang paling berhak terhadap harta si mati ialah keluarganya yang terdekat, aqarib wal arham. Jadi ambil kira adalah keluarga yang terdekat dan juga suami isteri. Tujuan dia supaya ada, kalau mengikut istilah Syah Waliullah, untuk takkid ta'awun fi tadbiril manzil. Kalau mengikut Syah Waliullah, sebab lagu ni mana sebab terbatas harta pusaka kepada ashabul furu' ni, ibu bapa, anak dan juga isteri ni, ada untuk pastikan ada apa, kerjasama dalam mengurus rumah tangga. Mengikut istilah Syah Waliullah ni, dia kata takkidut ta'awun fi tadbiril manzil. Tadbir manzil ni maknanya aturan rumah tangga. Aturan rumah tangga ni macam mana? Dia bermula dengan perkahwinan lah, kita kata perkahwinan. Jadi perkahwinan tu dia ada mahar, dia ada wajib nafkah, ketaatan isteri kepada suami. Suami kena melindungi isteri dia, mendidik anak oleh kedua-dua suami isteri. Isteri kena jaga anak-anak, makan minum dia. Itu dia panggil tadbirul manzil. Jadi untuk memastikan kedua-dua pihak ni menjaga, menyempurnakan hak untuk satu sama lain ni, maka syariat telah menetapkan bahawa kalau mana-mana meninggal dunia, maka pasangan dia tu berhak mendapat harta pusaka. Tidak seperti mana jahiliah. Jadi bila ada satu kepastian bahawa dia mendapat manfaat daripada hubungan suami isteri, walaupun suami isteri itu telah mati, maka itu lebih mendorong untuk dia menyempurnakan hak. Maknanya apa? Maknanya kalau tu lelaki dia mati tu, mana dia ada jaminan, ada harta untuk dia. Padalah kita kata selama ni dia berkhidmat kepada suami dia.
maknanya wajarlah dia mendapat harta tu. Dia akan mendapat harta, maka wajarlah sebelum daripada ni dia berkhidmat untuk suami dia. Begitu juga suami ni, lepas daripada kematian isteri dia ada juga bagi harta pusaka. Maka sebab itulah dia kena bertanggungjawab. Tak boleh nak culah dalam menjaga nafkah keluarga dia. Itu maknanya dapat mendorong seseorang itu menyempurnakan hak-hak untuk satu sama lain semasa masih hidup, supaya disebabkan ada jaminan harta tu lepas daripada kematian. Begitu juga oleh kerana bab faraid ni dia melibatkan suami isteri, ibu bapa, anak dengan bapa dengan anak. Jadi dia ada makna khidmat seperti tadi lah. Kalau suami isteri kena khidmat untuk suami. Suami kena beri nafkah untuk isteri dia. Begitu juga antara pewarisan harta ni, bila anak berhak mendapat harta pusaka bapa berhak mendapat harta pusaka daripada anak, di situ ada khidmat juga. Ada nafkah juga. Bapa disebabkan dia memberi nafkah untuk anak, kalau anak dia mati, dia berhak dapat. Jadi harta tu dia belaga, dia main belaga sekitar anak beranak ni. Maka itu mengukuhkan ekonomi. Maknanya harta tu dia tak pergi jauh, tak pergi keluar, duduk sekitar. Jadi kalau masing-masing lagu tu pegang molek, maknanya keluarga tu dia tidak akan masuk, dia tidak akan keluar, harta dia tu tidak keluar kepada keluarga lain. Kalau betul-betul jaga lagu tu, masing-masing tu dia ada hak atas harta keluarga masing-masing, dia tak pergi jauh. Jadi anak, oleh kerana dia ada khidmat untuk bapa, kalau bapa dia mati, dia dapat harta pusaka daripada bapa dia tu. Bapa yang memberi nafkah kepada anak dia, kalau anak dia mati, dia dapat harta pusaka tu. Itu dia kerana ada unsur khidmah tu, ada unsur berbakti. Jadi kalau kata anak mewarisi bapa, bapa mewarisi anak, itu memang betul-betul lah kita kata qarabah ataupun nasab. Cuma hak isteri ni suami dengan isteri tu dia orang luar. Kalau kata orang dalam satu keluarga, mana ada beradik, mana boleh nikah adik-beradik, maknanya dia nikah tu dengan orang luar. Jadi itu walaupun kita kata nikah dengan perempuan luar daripada keluarga dia, kalau kata dia nikah dengan sepupu dia pun, sepupu ni dia tak akan dapat atau pusaka. Jadi bila isteri tu tadi sudah menjadi, perempuan tadi sudah menjadi isteri kepada seorang lelaki, dan boleh jadi dia mempunyai anak, memperoleh anak disebabkan hubungan tadi. Jadi anak hak diperoleh itu dia akan nisbah kepada si bapa. Nisbah kepada si bapa. Maknanya anak tu adalah waris kepada bapa tadi. Begitu juga hubungan antara ibu dengan anak tu, itu mensabitkan pusaka juga. Maka automatik suami isteri itu mendapat harta pusaka antara satu sama lain, walaupun asalnya daripada keluarga yang berlainan, walaupun tidak ada nasab, tapi dia tetap dikira sebagai ada hubungan juga. Orang panggil hubungan musaharah, kerana persemendaan, kerana perkahwinan. Maka sebab itulah hubungan antara anak dengan ibu tadi, dia tidak akan putus sampai bila-bila. Maka sebab itulah isteri tadi, yakni ibu kepada anak-anak tadi, termasuk dalam bab zawil arham juga. Anak beranak juga yang boleh mewarisi. Satu sudut lagi, isteri yang kematian suami, sama ada dia akan dapat 1/4 ataupun 1/8. 1/4 kalau tak ada anak, 1/8 kalau ada anak. Jadi seorang isteri, kita kata balu ni,
Bila tak ada suami, mana tak adalah tempat bergantungnya dia. Jadi bila ada bahagia faraid untuk dia, yang mana dia biasanya beredah di rumah suami dia. Suami dia mati situ, semasa suami dia mati, dia duduk mana, situlah dia beredah. Jadi pada ketika tu, anak beranak suami dia tu tak boleh nak usir dia pergi tempat lain. Dia berhak duduk situ. Jadi dalam tempoh dia beredah tadi, tentulah dia tak keluar cari makan. Dia tidaklah menjadi tanggungjawab kepada keluarga suami itu untuk nafkahkan untuk isteri itu tadi. Maka bila ada bahagia ni, bila ada bahagia khusus untuk isteri ni, maka di situ ada kafalah, penjagaan. Penjagaan maknanya dengan bahagia dia dapat tu 1/4 ataupun 1/8, dia mempunyai kecukupan untuk dia meneruskan hidup dia. Itu beberapa perkara berhubung dengan pembahagian faraid ni. Begitu juga qada tu sendiri, berapa 1/2, 1/4, 2/3, 1/8 tu dia ada munasabah, dia ada sebab dia. Cuba dalam bab pembahagian ni, anak tu lebih banyak lebih dapat berbanding dengan bapa. Sebab bapa ni biasanya umur tua dah. Walaupun begitu dia berhak dapat. Kalau ikut orang jahiliah dulu, dah tua dah, umur 80 dah, tak akak pedal dah. Kena pedal tu 200 kilo dah. Kalau pedal tu 200 kilo tak boleh akak dah. Kalau pedal tu 20 kilo boleh akak lagi. Jadi dengan umur 80 tu mana boleh. Jadi bila tak mampu akak pedal, automatik mengikut jahiliah ni tak boleh mata pusaka. Tapi Islam kata walaupun nak mati lala pun, si bapa tadi berhak dapat. Berhak dapat. Cuma nisbah yang diperoleh oleh bapa berbanding dengan anak, tentulah lebih banyak anak lah. Sebab anak ni dia peluang untuk hidup tu lebih lama lagi. Jadi dia ada kesesuaian lah. Kalau kata suami, dia dapat 1/2 ataupun 1/4. Sesuai lah, suami ni dia bertanggungjawab. Jadi dalam Islam ni, yang lebih bertanggungjawab, maka lebih banyak bahagia untuk dia. Macam dia berhak kalau kata suami tadi, kalau suami tadi kematian isteri, dia boleh jadi mendapat 1/2 ataupun 1/4. Dia berhak dapat banyak tu sebab kemungkinan dia akan berkahwin. Dia akan berkahwin. Jadi dia boleh guna itulah modal dia untuk dia nikah. Kalau kata tak malu dia menikah dengan Piti Saka, tak kira dah. Tak kira Piti Saka buat nikah boleh, tak ada masalah. Lepas tu kalau kata isteri yang kematian suami, dia nikah, dia dapat 1/4 ataupun 1/8. Bila dia berkahwin pula dengan lelaki lain, dia dapat duit. Mahal tu. Maknanya hak lelaki ni dia dapat banyak, sesuailah dengan kalau dia berkahwin nanti, dia akan gunakan duit tu untuk beri pada wanita juga. Hak isteri tadi, kematian suami, kalau dia berkahwin, dia tak perlu waktu duit belanja. Sebab suami dia hak baru ni akan bagi mahal untuk dia. Jadi dia dapat sedikit tu tak apalah, sebab akan datang kalau dia berkahwin dia dapat mahal. Maknanya Islam tu dia tidak bahagikan sama rata, tapi dia bagi mengikut keadilan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Itulah lebih kurang mukadimah. Kemudian bab yang pertama ni, sesiapa yang meninggalkan harta maka untuk warisnya. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggalkan harta fali ahlihi, maka untuk keluarga dia. Mana tak gimana. Maknanya harta tu duduk dalam keluarga dia. Orang luar tak boleh ambil, begitu juga kerajaan tak boleh. Maknanya selama-lamanya harta rakyat. Dia tidak ada dimilik negara kan. Harta tu
Dia tidak macam komunis ke. Tak. Komunis ni dia boleh memiliki harta setakat tertentu, orang lain tu kena beri pada kerajaan. Tak. Kalau jemaah Arkam dulu ada juga buah aku dia. Gaji tu beri kau buah dia. Setengah tarekat ada juga. Hak mana khijah tu kena beri kepada ketua dia, syekh dia. Dah. Untuk apa? Dia pandailah hejah tu. Kalau dia nak pandai bagi anak-anak kutip tu. Jadi man taraka malan fali ahli, sesiapa yang meninggalkan harta maka untuk keluarga dia. Mana tak jadi harta negara, tidak keluar kepada keluarga lain. Wa man taraka daya'an fa ilayya, sesiapa yang meninggalkan daya'a ni Imam Tirmizi sendiri syarah. Bawah tu dia kata da'i'an laisa lahu syai'un. Maknanya orang yang kehilangan sesuatu dan tidak memiliki apa-apa. Mana dia ni kalau katalah si mati itu meninggal dunia dalam keadaan tidak ada harta untuk diwariskan oleh keluarga dia. Memang mati sungguh lah. Jadi kalau isteri tadi dalam mati tu lelaki, pitih pula tak ada. Kau berat lagi tinggal hutang pula. Oh tu sedih benar. Jadi kalau berlaku lagu tu Nabi kata fa ilayya, serah kat aku. Jadi man taraka daya'a, maknanya siapa yang meninggalkan tanggungnya, yang mana tanggungnya ni dalam keadaan tak ada siapa nak jaga, tak ada apa-apa harta, maka serah pada aku. Serah pada aku tu Nabi sebut dalam konteks apa? Dia sebagai pemerintah. Kalau orang tu, kalau kita faham secara zahir, ilayya serah kat aku tu makna serah pada Nabi. Pahala ni Nabi tak ada. Tak ada siapalah yang bertanggungjawab. Kalau faham lagu tu salah. Sebab apa? Sebab bila kita belajar hadis ni, kita kena faham. Ketika Nabi sebut benda tu, Nabi sebagai gapo? Maqam Nabi tu Nabi sebagai gapo? Nabi sebagai Rasul, Nabi sebagai bapa, Nabi sebagai pemerintah, Nabi sebagai ketua peperangan, Nabi sebagai qadi, Nabi sebagai seorang ayah. Dia ada sudut-sudut tu, maqam Nabi tu Nabi sebagai gapo. Jadi kita orang belajar hadis ni dia kena pandai tengok, kena pandai baca. Nabi sebut tu Nabi sebagai gapo. Sebab itulah dia ada hadis ala sabili tasyri'. Mana hadis tu sunnah tasyri'iyah. Dia berkenaan benda tu jadi syariat. Ada benda hadis tu tak jadi syariat. Ada pembahagian tu. Jadi di sini fa ilayya, Nabi kata serah pada aku, yakni serah pada kerajaan aku. Maknanya orang hak mati dalam keadaan menanggung beban ni, tidak ada lagi orang dapat menjaga kebajikan dia, maka kerajaan akan jaga. Sifat kerajaan Islam lagu tu. Maka hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa kerajaan Nabi ataupun ciri kerajaan Islam ni, dia adalah kerajaan yang berkebajikan. Mana kematian suami tu, maknanya dia boleh isi borel lah. Lalu ni pun ada skim armilah, skim armalah, skim untuk balu-balu. Dia ada bahagian tu, dia patut dapat. Mana Nabi sendiri menetapkan bahawa fa ilayya, mana tak akan ada orang yang dalam kerajaan aku ni terbiar, terabai. Tidak. Jadi Nabi kata serah kat aku. Kemudian di dalam bab ini Imam Tirmizi kata hadis ni hadis hasan sahih. Hasan sahih. Hasan sahih ni biasanya Imam Tirmizi dia sebut hadis tu ada yang semakna dengan dia dalam Bukhari dan dalam Muslim. Kalau dia kata hasan sahih, tu boleh katakan sipir dia lah. Kalau kita baca Tirmizi daripada awal sampai ujung tu, biasanya hadis-hadis yang Imam Tirmizi kata hasan sahih, dia akan ada dalam Bukhari dan dalam Muslim. Ada. Kalau tak ada pun, ia menepati syarat Bukhari. Hadis tu makna hadis ni menepati syarat Bukhari. Maknanya perawi itu adalah perawi Bukhari juga.
ataupun perawi Muslim juga. Di dalam bab ini, Imam Tirmizi kata dalam bab ini ada diriwayatkan daripada Jabir dan Anas. Maknanya style Imam Tirmizi ni, dia nak memberitahu bahawa dalam masalah ni bukan ada sehadis ni je, ada hadis lain. Bila ada hadis lain, mana kamu kena carilah. Seolah-olah dia kata kalau aku tulis juga sin ni, teballah kitabnya. Kalau begitu bukan tujuan dia. Sebab hal tu boleh didapati dalam Abu Daud ke, dalam Ibnu Majah ke, dalam Nasa'i ke, boleh tengok situ. Cuma dia sebut ni hak dia riwayat, hak dia nak sebut. Kemudian waqad rawahu Zuhri, Imam Tirmizi kata hadis ni juga ada diriwayatkan oleh Zuhri daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah. Zuhri ni Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, yang dipanggil juga sebagai Ibnu Syihab. Beliau ni antara orang yang banyak meriwayatkan hadis lah. Boleh katakan hadis dia tu hampir 1/6 hadis-hadis dia. Banyak sangat. Zuhri. Daripada Abu Salamah. Abu Salamah ni iaitu anak kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi kata Imam Tirmizi ada juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah, lebih panjang lagi daripada ni dan lebih sempurna. Ini hak dalam Bukhari. Imam Tirmizi tak silap. Sebab apa? Sebab kalau aku sebut benda tu sudah disebutkan oleh Bukhari. Padahal Bukhari tu guru dia. Maknanya kalau hadis tu telah disebut oleh tu guru dia Bukhari, tak perlulah dia nak tulis jugalah pada dengan tu guru je. Cuma dia isyarat. Jadi kalau hak tu guru dia tulis juga, jadi kerja tulah. Kerja tulah. Jadi antara anak murid yang tu guru ni, dia kena buat kerja lain-lain. Dia tak boleh buat awak tulah. Kalau tidak, dia kata copy paste, bagi tulah. Dia kena ajar lah. Cuma Imam Tirmizi dia isyarat. Dia isyarat lebih panjang daripada ni. Lagu mana? Ini ada dalam syarah Maulana Mubarakfuri. Nabi SAW kata, ana aula bil mu'minina min anfusihim, faman mata wa alaihi daynun wa lam yatruk wafa'a fa alaina qada'uh wa man taraka mala faliwarasatih. Aku ni lebih utama dalam menjaga hak-hak orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Ini sifat Nabi Raufur Rahim. Maknanya Nabi tu dia lebih dekat lagi kepada orang mukmin berbanding dengan diri dia sendiri. Maknanya itu menggambarkan sifat rahmat Nabi, sayangnya Nabi kepada umat dia. Jadi bila begitu, sesiapa yang mati, dia menanggung hutang, dan dia tidak meninggalkan kecukupan untuk bayar hutang, maka kamilah, mana kerajaan akulah yang akan melunaskan hutang. Mana kerajaan kena buat kira lah. Kena buat kira juga. Cuma dia kena ada prosedur lah, kena ada SOP lah. Tak? Kalau tak ada SOP, pakat kelim macam-macam. Tak? Dia kena ada cara lah. Cuma kaedah tu, prinsip tu Nabi telah tetap dah. Maknanya seorang pun dalam kerajaan Islam ni, dia tidak akan sia-sia mati dia. Dia tidak akan menyebabkan kematian dia tu tidaklah akan menyebabkan susah pula isteri dan anak dia. Tidak lagu tu. Dah. Kalau zaman lah ni, dah. Kalau kata tu laki mati, kadang-kadang pinjaman tu kira bank kira dah. Beres lah. Maknanya tak saya beban kepada isteri ataupun anak. Tu dia ada semangat ni jugalah. Kaedah lagu mana tu ada lah, kaedah dia pakar tu tak. Wa man taraka mala faliwarasatih, sesiapa yang meninggalkan harta maka untuk waris dia. Maknanya kami tak kacau. Jadi hak Imam Tirmizi kata hak ni lebih sempurna, lebih panjang sebab dalam hadis Bukhari ni dia menyebut apa? Hutang. Hak dalam Tirmizi ni tak. Di situ kita boleh nampak riwayat Bukhari ni, maknanya Bukhari telah pilih orang yang
ia lebih tinggi kedudukan berbanding dengan hak perawi Tirmizi. Dari segi sempurna dhabit tu, maknanya ingatan dia kuat sehingga dia boleh menyebut dengan lengkap. Adapun hak perawi dalam Tirmizi ni dia rendah sikit. Dah. Dia hanya mampu sebut hak dia ingat. Hak dia tak ingat dia tak sebutlah. Tapi hak dalam Bukhari ni, oleh kerana dhabit dia tu, ingatan dia tu lebih kuat, lebih sempurna, maka dia dapat menyebut dengan lengkap. Itu kita boleh tengok darjah. Darjah perawi berdasarkan kepada matan hak dia sebut. Hak Bukhari ni lebih lengkap matan dia. Hak Tirmizi ringkas. Kemudian makna qauli dhaya'a, tu huraian Tirmizi lah. Jadi kita boleh nampak di sini kadang-kadang Imam Tirmizi sendiri dia mensyarahkan hadis. Dia mensyarahkan hadis. Seperti mana kita akan jumpa juga dalam Tirmizi ni, Imam Tirmizi dia memberi komentar terhadap perawi. Dia kritik perawi ni dhaif. Lepas pada ni ada dah. Perawi ni dhaif, perawi ni kuat dah. Perawi ni ada masalah. Sebab itulah kitab Tirmizi ni kitab ia sesuai lah untuk dipelajari hadis secara bersanad sebagai kitab mula-mula sekali. Sebab ilmu tentang sanad, ilmu tentang hadis ada. Kemudian bab berikut ni bab berhubung dengan mengajarkan faraid. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, pelajarilah faraid dan Al-Quran. Wa'allimun nas, dan ajarkanlah kepada manusia kerana sesungguhnya aku ni meninggal dunia. Maknanya kalau Nabi meninggal dunia dalam keadaan ilmu ni tidak diambil daripada Nabi, maka disebabkan tidak belajar tadi, maka tidak dapat bimbing, tidak dapat petunjuk dalam bab nak membahagikan harta pusaka. Mana seolah-olah Nabi kata, kamu naklah belajar faraid ni sebelum aku mati. Dan aku mati kan, mu nak belajar dengan siapa? Tak. Masa tu guru ada ni ngaji ya? Tak. Tidak kata masa tu guru ada tu cara duk ambil gambarnya dia. Tak. Lepas tu guru mati ambil gambarnya dia lagi. Tak sudah Jadi hubungnya orang biasa dengan tok guru ni dari segi ambil ilmu, bukan duk pergi mari dengan dia saja. Dak, ambil faedah ilmu daripada dia. Bukan kata kalau tok guru ni cara nak minta tawar nak qailiu dia. Dak, cara nak suruh tangan dia. Dak. Kita ambil ilmu dia. Bukan kata ambil berkat. Ambil berkat qailiu, ambil berkat tangan, celuk tangan. Tidak. Imam Tirmizi berkata, Imam Tirmizi memberi komentar kritikan dia terhadap hadis ni. Hadza hadisun fihi ittirab. Hadis ni terdapat kegoncangan. Tak tetap. Mana hadis ni dhaif, ada masalah. Jadi bila kata ittirab, tak tetap, maknanya di sana tu ada satu ataupun dua sanad lagi. Ada beberapa sanad lagi. Jadi katakan ittirab ni, sanad hak ada ni dengan sanad satu lagi tu dia tak boleh nak beres. Dia bercanggah. Ittirab ni maknanya goncang, tak kemah. Lagu mana? Imam Tirmizi kata Abu Usamah meriwayatkan hadis ni daripada Auf al-Arabi, daripada seorang lelaki. Kalau kita ngaji hadis, kalau kata daripada seorang lelaki ni, celah. Tidak diketahui, majhul. Tak tahu siapa. Orang sikah ke tidak sikah ke tak tahu. Daripada Sulaiman bin Jabir daripada Ibnu Mas'ud, daripada Nabi. Ini diceritakan kepada kami oleh Husain bin Hurais. Dia menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami daripada Auf dengan bihaza, mana dengan sanad ni semakna dengannya. Maknanya apa? Imam Tirmizi dia pun ada juga meriwayatkan hadis ni juga mata dengan sedikit berbeza, tetapi melalui orang lain. Melalui siapa? Husain bin Hurais. Husain bin Hurais daripada Abu Usamah daripada Auf.
Mana kalau kita tengok sanad hok bab ni, dia ada Auf daripada Syahab, daripada Abu Hurairah. Mana yang apa? Auf ni dia panggil madar, punca hadis ni. Punca hadis ni. Yang mana Auf ni ada anak murid dia. Anak murid dia ni lah, anak murid yang pertama Fadl bin Dalham. Dah. Anak murid yang kedua tu siapa dia? Abu Usamah. Abu Usamah. Jadi hadis ni hak mari daripada Abu Usamah, sahabat hak riwayat adalah Ibnu Mas'ud. Sedangkan anak murid Auf hak tadi iaitu Fadl bin Dalham, dia meriwayatkan hadis ni sampai kepada Abu Hurairah. Situ tu ia dikatakan berkoncil, tak tetap. Jadi mari daripada orang tula tetapi dua cerita yang berbeza, dua orang yang berbeza. Di situ menunjukkan kepada ada masalah. Tambahan pula ni dah. Auf ni dia ambil daripada orang yang tidak dikenali. Masalah lagi. Dah. Satu lagi, Imam Tirmizi kata wa Muhammad bin Al-Qasim Al-Asadi ni, Imam Ahmad dan juga orang kata dhaif. Tak kuat dalam hadis. Lepas tu Fadl bin Dalham tu pula, Hafiz Ibn Hajar kata fihi layyin, dia ni tak kuat, lembut sangat. Mana kalau beledak kita tak saya beledak lembek. Dah. Dia jadi pun kalau beledak lembek tak tahu dah jadi gapo pula. Dia tak sih hak layyin ni lemah, tak kuat. Dia nak hak gagah. Jadi Fadl bin Dalham kata Hafiz Ibn Hajar fihi layyin wa rumiya bi al-i'tizal. Dia ada faham, dituduh berfaham Mu'tazilah. Ahli bid'ah jugalah, dituduh sebagai ahli bid'ah. Jadi tak kuat. Maka sebab itulah hadis ni mari daripada Auf, anak murid dia tu berbeza-beza pula. Auf tu sendiri ambil daripada perawi majhul. Dalam sanad Imam Tirmizi yang pertama ni ada Fadl dan juga ada Muhammad Al-Qasim yang dhaif. Dah. Kalau hak sanad satu lagi daripada Husain bin Huraith tu ada perawi majhul. Jadi ke mana pun hadis ni dhaif. Dhaif. Itu perbincangan dari segi sanad lah. Kemudian ada berikut ni bab berkenaan dengan pusaka anak perempuan. Imam Tirmizi awal-awal lagi dia mensabitkan dia nak mari hadis berkenaan dengan anak perempuan berhak mendapat pusaka. Maknanya setara anak perempuan ia kecil berhak dapat harta pusaka, maka isteri lebih-lebih lagi berhak dapat. Ibu berhak juga dapat. Mana biasanya kalau budak tina ni orang buat tak cara lah. Tak. Kau ia pun dia nikah dengan orang lain jaga dia. Jadi Imam Tirmizi buat mari hadis ni nak menyatakan bahawa hak paling penting dijaga dalam bab bila kamu telah belajar faraid ni, kena tengok, kena jaga bahagia anak perempuan. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah katanya isteri Sa'ad bin Ar-Rabi' datang membawa dua anak perempuannya daripada Sa'ad. Maknanya hasil perkahwinan dia dengan Sa'ad bolehlah dua orang anak perempuan. Jadi isteri Sa'ad ni mari jumpa Nabi dengan bawa anak perempuan tadi. Dia pun kata, wahai Rasulullah, dua orang ni adalah anak perempuan Sa'ad bin Ar-Rabi', yang mana bapa mereka berdua, di mana Sa'ad itu telah mati syahid dalam peperangan Uhud bersama dengan engkau. Jangan awak nanya gitulah, kerana yatim ni dah, yatim pula, yatim fi sabilillah, mati syahid. Kemudian beliau berkata, bapa saudara mereka berdua ni telah mengambil harta mereka berdua, tak tinggal sikit abuk pun. Dan mereka berdua ni tidak dapat berkahwin melainkan dalam keadaan ada harta. Macam mana?
Jadi mereka berdua tidak dapat berkahwin dalam keadaan tak ada harta. Ni lagu mana? Perempuan tu kau kena bayar mahal. Maksud dia gini, biasanya perempuan yang ada harta ni lah orang lelaki berminat untuk berkahwin. Kalau hak jenis miskin tu, orang lelaki tak minat mana. Dah. Melainkan dia gila kau comel. Tu tadi kata gapo tak cara dah. Anak siapa dia ada piti ke tak ada piti, asal kau comel boleh tilik. Tapi biasanya orang akan nilai juga harta. Sebab parut-parut boleh tumpah. Pasal orang gitu. Sebab itulah dalam hadis kan, tunkahul mar'atu li arba' li jamaliha wa maliha wa li hasabiha. Dah. Walidiniha walidiniha wali jamaliha wali maliha wali hasabiha fazfar bi dzatid din taribat yadak. Perempuan itu biasanya dikahwini kerana pak, kerana agama dia, kerana comel dia, harta dia, kerana keturunan dia. Nabi kata, pilihlah hak beragama, kamu tidak akan jadi hina, kamu akan beruntung semua. Jadi nak beritahu pada kita, salah satu sebab orang berkahwin ni dengan seorang perempuan kerana harta. Sebab tu yang dikata biasanya orang akan berkahwin dengan perempuan ni kerana dia ada harta. Jadi Nabi SAW menjawab, Allah SWT akan buat keputusan berhubung dengan perkara ni. Maka turunlah ayat miras. Turunlah ayat miras. Maka Nabi SAW menghantar seseorang kepada pak saudara dia. Pak saudara anak Sa'ad tadi. Maknanya Nabi panggil adik-beradik Sa'ad ni biar mari. Nabi pun kata, a'ti banatai Sa'din as-sulusain. Kamu hendaklah memberi kepada kedua-dua anak perempuan Sa'ad ni 2/3. 2/3. 2/3 ni sebab Sa'ad ni dia tak ada anak lelaki. Sa'ad tak ada anak lelaki. Jadi kalau tak ada anak lelaki, perempuan tu 2/3. 2/3. Tak. Kalau dia ada seorang je anak perempuan, 1/2. Anak perempuan tu dapat. Banyak tu. Kemudian wa'ati ummahuma, berikanlah kepada ibu mereka berdua tu 1/8. 1/8 tu walahunna thumun bagi isteri tu dia mendapat 1/8 sekiranya kamu tu ada anak. Kalau dia ada anak, isteri dapat 1/8. Wa ma baqiya fa huwa laka. Kalau hak lebih tu, apa-apa yang lebih, kata Nabi kepada adik-adik Sa'ad ni, hak baki tu ambil kepada kamu. Yang ni ambil kepada kamu sebagai asabah. Ambil sebagai asabah. Hak lebih dia menghabisi. Asabah ni dia kutip kabilah. Yang ni setelah mana diberi kepada ashabul furu', masing-masing tu ada dapat bahagian masing-masing. Tak macam ni 1/8, 2/3. Hal lebih tu berapa? Boleh kepada adik-beradik Sa'ad ni. Maknanya kalau di segi kira'nya 2/3, 1/8, 8 kali 3 24. Dia ada 24 bahagian. 24 bahagian ada. Jadi 24 bahagian tu 2/3 berapa? 2/3 tu 16 bahagian. Maknanya dua orang perempuan tu, anak Sa'ad tu dapat 16 bahagian. Si isteri tu tadi dapat 3 dah. Dapat 3. 1/8 24, 3/24. Jadi dapat 3 bahagian. Lepas tu hak lebih tu maknanya 5. Tak. 5 bahagian daripada 24 diperoleh oleh adik-beradik Sa'ad. Imam Tirmizi kata ini adalah hadis sahih. Kita tidak mengetahuinya melainkan daripada hadis Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Maknanya di sini ini hadis ni hanya ada ditemui melalui Muhammad bin Aqil. Jadi bawah dia tu tak sekira lah banyak sanak setara mana pun, dia berakhir pada Muhammad bin Aqil.
daripada Jabir bin Abdullah. Macam di sini Imam Tirmizi kata hadis ni juga diriwayatkan oleh Syarik daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Maknanya banyak mana sana ada pun dia akan tepuh juga Muhammad bin Abdullah bin Aqil. Gharib tu dari sudut tu. Maknanya Muhammad bin Aqil tu bersendirian. Dalam hadis ni maknanya ramai-ramai anak murid Jabir bin Abdullah Muhammad bin Aqil seorang yang meriwayatkan hadis ni. Lepas tu bab berikut tu kita sambung akan datanglah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.